Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dapat kita bertemu secara maya, secara rakaman pada kali ini bagi menyambung kuliah takmir membaca kitab tafsir Al-Munir. Dan sebelum tu, seperti mana yang kita maklum, ramai di kalangan jemaah surau ahli qaryah kita yang sedang diuji dengan wabak COVID-19 pada kali ini. Bersama-sama kita berdoa supaya mereka diberikan kesembuhan oleh Allah dan juga dipermudahkan segala urusan mereka, dan Allah mengangkat wabak ini daripada qaryah perumahan RRM Kolek dan juga seluruh negeri Pahang dan Malaysia ini secara umumnya, insyaAllah. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung membaca beberapa ayat daripada surah Ali Imran ayat 69 sehingga 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul azim. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkanmu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, tetapi mereka tidak sedari. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui yakni kebenarannya? Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Dan segolongan ahli kitab berkata yakni kepada sesama mereka, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada awal siang, dan ingkarilah pada akhirnya agar mereka kembali yakni kepada kufur. Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah yakni Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahawa seseorang akan diberikan seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahawa mereka akan menyanggahmu di hadapan Tuhannya. Katakanlah yakni Muhammad, sesungguhnya kurniaan itu di tangan, yakni dalam kekuasaan Allah. Dia memberinya kepada sesiapa yang dia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Dia menentukan rahmatnya kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah memiliki kurniaan yang besar. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq daripada Ibnu Abbas telah berkata Abdullah bin Saif wa Adi bin Zaid dan juga Al-Haris bin Auf, mereka berkata kepada sebahagian mereka, mari kita beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya pada waktu pagi, dan kita kufur pada waktu petang, supaya kita mencampur adukkan kepada mereka agama mereka, supaya orang Islam, sahabat-sahabat Nabi pun akan buat seperti mana apa yang kita buat, dan supaya mereka kembali semula kepada agama ataupun mereka ni keluar daripada Islam. Ini sebab turun ayat ni. Baik.
Inilah disebut dalam tafsir ini sebahagian daripada pendeta-pendeta ataupun pemimpin-pemimpin apa ni, ahli kitab ni, memang mereka ni bertujuan untuk menyesatkan kepada orang Islam. Di antara caranya ialah menimbulkan keraguan-keraguan, syubhah, dan untuk memasukkan orang Islam ni kepada agama mereka, yakni kepada agama ahli kitab. Tapi mereka ni sebenarnya takut. Dan perbuatan mereka itu sebenarnya tidak lain ialah mereka menyesatkan diri mereka. Kesesatan itu kembali semula kepada ahli kitab itu. Tidak memberi kesan kepada orang Islam yang kukuh imannya. Menyebabkan orang ahli kitab ni semakin ingkar, semakin berdosa, semakin melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini panggil ahli kitab. Mereka ingin menyesatkan, mereka ingin mengeluarkan umat Islam daripada agama Islam. Biar bukan agama Islam, masuklah agama lain, keluar daripada Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, wahai ahli kitab, apakah sebab kamu mengkufuri ayat-ayat yang telah menunjukkan akan kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kamu kufur kepada ayat-ayat yang telah jelas menerangkan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kamu telah menyaksikan akan kebenarannya yang telah disebut dalam kitab-kitab kamu? Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah menyebut mereka-mereka yang diberikan kitab kenal akan Nabi Muhammad ni lebih daripada mengenal anak-anak mereka sendiri, kerana ada keterangan-keterangan tentang kedatangan Rasul akhir zaman ni di akhir zaman ni. Wahai ahli kitab, Allah bertanya lagi, kenapa kamu mencampur adukkan kebenaran yang telah dibawa oleh nabi-nabi dengan kebatilan pendustaan yang direka-reka, yang dicampur adukkan oleh pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin kamu, dengan kamu menimbulkan keraguan-keraguan, penyelewengan-penyelewengan, sedangkan kamu menyembunyikan tentang berita kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, yang mana berita tentang Nabi Muhammad ini telah ditulis, ada pada kamu, iaitu dalam kitab Taurat, kitab Injil, yang merupakan berita gembira daripada Bani Ismail, keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Muhammad ni yang akan mengajarkan manusia akan kitab dan hikmah. Ni. Tetapi kamu masih lagi melakukan demikian, yakni menyembunyikan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyalah kerana hasadan wa inadan, kerana perasaan dengki dan perasaan ingkar kamu. Ini panggil ahli kitab. Walaupun ada keterangan-keterangan tentang Nabi Muhammad dalam kitab-kitab mereka, tapi mereka tidak mahu beriman, mereka menyembunyikan, mencampur adukkan kerana dengki mereka ni. Kemudian disebut pula satu lagi contoh perancangan buruk mereka, iaitu sebahagian mereka Kemudian disebut pula satu lagi perancangan ahli kitab ni, iaitu disebut pada asbabun nuzul tadi. Mereka menzahirkan Islam pada siang hari. Mereka semayang dengan orang Islam, semayang subuh, semayang sekali. Tetapi di hujung siang petang hari ni mereka murtad, kufur balik.
Pagi beriman, petang kufur. Mereka kufur di hujung siang, petang, supaya menimbulkan keraguan terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang jahil, orang-orang yang lemah iman tentang agama Islam. Supaya mereka ni bila nampak orang pagi beriman, ada petang kufur, maknanya seolah-olah menimbulkan Islam ni tak betul, Islam ni ada lemah, kekurangan. Supaya orang Islam kalau tengok begitu, dia rasa lemah, dia rasa Islam ni tak betul. Sedangkan mereka tidak tahu bahawa orang Islam yang benar-benar kuat iman, yang benar-benar mengenal kebenaran, tidak akan kembali, tidak akan keluar daripada Islam. Ini kelebihan iman. Bila mereka telah kukuh iman, buatlah cara macam mana pun, tetap percaya, tak yakin akan kebenaran Islam. Lepas tu disebut sini Herkul. Ni maharaja Rom. Pernah bertanya kepada Abu Sufyan tentang keadaan Nabi Muhammad. Dia ada satu perbualan, dialog di antara Herkul dengan Abu Sufyan, pemimpin Mekah waktu itu. Yang ditanya, adakah mereka-mereka yang telah masuk agama Muhammad ni keluar semua daripada agamanya? Abu Sufyan kata tidak. Ini kerana keteguhan iman yang ada pada diri sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut pula di antara perancangan jahat Yahudi ni, mereka berkata kepada sebahagian mereka bahawa kenabian itu tidak boleh dimiliki kecuali kepada mereka sahaja, kepada golongan Yahudi saja ataupun Bani Israel saja. Kamu kena sembunyikan kepercayaan kamu bahawa orang Islam ini telah diberikan kitab-kitab Allah seperti mana yang telah diberikan kepada kamu. Itu dia. Jangan sebarkan kecuali kepada pengikut kamu sahaja. Jangan beritahu orang Islam. Orang Islam jangan beritahu mereka pun ada kitab. Seperti mana kitab kita. Supaya jangan orang Islam ni bertambah kukuh dalam agama mereka. Jangan beritahu kepada orang-orang musyrik. Ini maknanya mereka ni menyembunyikan kebenaran. Yang tidak mengakui kebenaran Islam. Islam ada kitab. Mereka takut orang Islam ni makin kuat Islam mereka, dan juga mereka bimbang orang-orang musyrik akan masuk kepada Islam. Kena sembunyikan kepercayaan bahawa orang Islam ni ada kitab, seperti mana kitab yang diberikan kepada golongan ahli kitab. Ni. Dan jangan percaya li ghairi atba'ikum, kepada mereka-mereka yang bukan pengikut kamu. Jangan percaya. Orang ahli kitab ni juga berkata jangan percaya. Jangan percaya bahawa Islam ni akan berhujah dengan kamu pada hari kiamat nanti, akan mengalahkan hujah kamu. Ni di antara dia kata apa, propaganda yang dibuat oleh ahli kitab ataupun Yahudi ni, kerana mereka takut akan kebenaran Islam. Kata Ibn Katsir dalam tafsirnya, la tazharu ma indakum minal ilmi. Jangan kamu menzahirkan apa yang kamu ada daripada ilmu-ilmu kepada orang Islam. Yang beritahu ilmu kamu, apa yang kamu tahu. Nanti orang Islam ni akan belajar jadi hujah, jadi sama ilmu lebih lagi daripada kamu, kerana kelebihan Islam, kelebihan iman yang ada pada orang Islam. Jadi kita tengok contohnya Dr. Zakir Naik kan, dia berhujah dalam ucapan dalam siri debat dia bukan sekadar menggunakan hujah daripada Al-Quran, kitab umat Islam,
tapi dia juga menggunakan hujah daripada kitab-kitab agama lain. Sehingga yang hujah itu dari yang walaupun daripada kitab-kitab agama lain menyebabkan kebenaran itu berpihak kepada Islam. Ini ketakutan yang ditimbulkan oleh ahli kitab. Kemudian Allah menyebut sedarlah bahawa petunjuk itu ialah petunjuk daripada Allah. Petunjuk ni milik Allah. Siapa yang Allah kehendaki dia mendapat petunjuk kepada iman, Allah akan memberikan keimanan. Amana bima anzalahu ala abdi. Dia akan beriman dengan apa yang telah Allah turunkan kepada hamba-Nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan bukan sekadar iman, bahkan keteguhan dalam mempertahankan iman. Walaupun berdepan dengan kejahatan-kejahatan, perancangan-perancangan, helah-helah yang dibuat oleh ahli kitab ataupun musuh-musuh Islam. Sama ada mereka ni menyembunyikan kebenaran yang ada dalam kitab-kitab mereka ataupun tidak. Tapi oleh bila mana Allah memberikan nikmat hidayah, sekali-kali tidak akan dengan nikmat istiqamah, Allah jaga. Maka orang yang diberikan nikmat iman, hidayah dan istiqamah ini, mereka tidak akan tergugat iman mereka walaupun berdepan dengan perancangan-perancangan jahat daripada musuh daripada golongan Yahudi dan sebagainya. Kemudian Allah menjawab penisangkaan Yahudi yang mengatakan kenabian. Kenabian ini mereka menyangka hanyalah untuk milik golongan mereka sahaja. Golongan ahli kitab, golongan Bani Israel sahaja. Allah menyebut Qul innal fadla biyadillah. Katakanlah bahawa segala kurniaan itu pada kekuasaan Allah. Segala urusan itu termasuklah urusan melantik Nabi, menjadikan kenabian itu kepada siapa, itu semua di bawah urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik orang ni nak tentukan dia jadi Nabi, golongan ni nak jadi Nabi, bukan. Itu urusan Allah. Allah yang memberikan dan Allah yang menghalang. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki dengan iman dan ilmu. Dan Allah juga dengan kehendak Allah, Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki. Allah menutup pandangan hati dia, mata dia, menutup hati pendengaran dia. Inilah kekuasaan Allah yang memiliki kurniaan secara mutlak. Segala kebaikan berada pada milik Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendaki daripada kalangan hamba-Nya. Dikhususkan dengan rahmat-Nya, iaitu kenabian itu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kuasa manusia nak menentukan Nabi ini hanya kepada golongan mana. Allah mengkhususkan kepada orang beriman dengan kurniaan-kurniaan yang tidak terhingga. Ini kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jawapan ataupun kita kata rad. Rad ni ialah jawapan balas Allah kepada sangkaan ahli kitab yang menyangka bahawa kenabian itu hanyalah milik mereka sahaja. Ini jawapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sekadar tu ayat daripada surah Ali Imran yang dapat kita baca, daripada ayat 69 hingga 74. Jadi lagi sekali mudah-mudahan kita berdoa supaya Allah dengan doa kita Allah memberikan kesihatan, kesembuhan dan kemudahan kepada ahli qaryah kita, ahli surau kita yang diuji dengan COVID dan dipermudahkan segala urusan mereka. Wallahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi maradana warham mautana wa yassir umurana wa sahhih ajsadana wakshif annal waba wal waba wal bala ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Ya Allah, Tuhan kami, sembuhkanlah orang yang sakit di antara kami,
Ya Allah, santunkan, ya Tuhan kami, sembuhkanlah tubuh kami, ya Allah, permudahkanlah urusan kami, ya Allah. Lepaskanlah kami daripada wabak ini yang tidak dapat melepaskan kami melainkan Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada segala penyakit, ya Allah, penyakit gila, penyakit kusta, segala penyakit bahaya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.